penghujung Jumaat kita. Last sesi saya pada hujung minggu ni, sedih pula rasanya. Macam sedih. Tapi lepas saya, kita ada satu lagi sesi bersama Zatul. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas sesi saya, 5 sampai 6 ada Zatul balik. Okey, Waalaikumsalam Galih, Wimon, Fikri, Fifi dan rakan-rakan yang lain. Jadi sesi kita pada hari ini, topik kita adalah fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Inilah topik terakhir dalam trading psikologi. Topik trading psikologi yang saya bawa sepanjang minggu ni. Tapi kita akan lihat dulu kepada analisa pasaran sebelum kita sentuh topik ni. Okey, so kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya tak buat lebih daripada 2 tahun. Sekejap saya atur kamera dulu. Sengit sikit. Okey. Kamera yang sengit, bukan Zatul tadi yang sengit. Okey. Jadi kita lihat dulu apa yang ada dalam pasaran untuk semasa. Pian, Waalaikumsalam. Selamat sore. Okey, jadi kita lihat apa yang dalam pasaran. Seperti saya sebut tadi, kita ada reaksi pasaran kepada headline daripada Bloomberg. Sebenarnya news tu keluar awal. News tu keluar daripada jam 9 tak silap saya. Tapi lepas market cuma react tengah malam. Kadang-kadang market macam tu lah. Kita ada penutupan sesi Eropah, sesi US malam yang lebih rendah. Ekoran. Satu berita menyatakan bahawa White House, Presiden Joe Biden bercadang untuk menaikkan kadar cukai pegangan equity, pegangan capital, capital gain tax. Apa dalam bahasa Malaysia ni? Capital gain tax. Maksudnya cukai kepada aset, kepada pelaburan. Lebih kurang macam tu lah. Kalau kita kat Malaysia ni capital gain tax. Samalah. Jadi dan ini bertujuan untuk menampung bantuan yang diberikan kepada keluarga-keluarga dekat US sehingga 2025. Jadi kita ada pada bulan 3 lepas, White House telah mengeluarkan bantuan fiskal punya ni kepada keluarga berjumlah 1.9 trilion. Itu satu one-off, satu pemberian one-off. Jadi apa yang cuba dibawa oleh Presiden Biden adalah untuk extend dan untuk extend bantuan ni sehingga tahun 2025. Dia memerlukan duit, dia memerlukan dana. Jadi dari mana dia dapat dana? Dia nak bercadang untuk naikkan cukai. Jadi cerita dia saya tak nampak benda tu akan diluluskan, tapi itu yang sedang mempengaruhi pasaran semasa. Sebabnya kita tahu Demokrat memang Republican tak nak naik cukai langsung. Dan dekat Demokrat sendiri, dia mempunyai majoriti yang rendah di Senate. Jadi kalau ada anggota Demokrat naik cukai ni benda yang tak popular kan. Jadi kalau ada ahli Demokrat yang tidak menyokong kepada cadangan White House, itu menyebabkan mungkin kita tak ada kenaikan cukai itulah. Dan lain mungkin ada benda lain. Tapi setakat ini itu yang mempengaruhi pasaran. Dekat Asia tadi kita ada bounce sikit, tapi kita nampak untuk Nikkei semasa ditutup lebih rendah. Lebih banyak area dekat Jepun nampaknya akan ditutup. Ekoran kenaikan jumlah kes COVID-19. Kita nampak untuk Eropah setakat ini agak okey, bercampur-campur. US punya futures is in the positive category at the moment. Waalaikumsalam Ustaz. Daripada sudut kalender hari ni, sebentar tadi kita ada untuk retail sales. Saya tengok untuk UK punya retail sales melonjak.
kita tahu ada bantuan untuk keluarga, kita nampak untuk lebih banyak pembukaan ekonomi dekat UK. Petang nanti pukul 3 lebih. Remind saya nanti untuk kita tengok Germany ni, dan hujung sesi kita ada untuk PMI untuk Euro. Ini memberikan gambaran kepada aktiviti ekonomi, sentimen kepada purchasing manager punya sentimen untuk awal suku kedua. Jadi ini adalah satu awal kita nak tengok bagaimana prestasi ekonomi pada suku kedua. Jadi ini nanti. Okay? Remind saya nanti pukul 3.30 lah. 3.30. Kita tengok alang-alang France dan juga Germany. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat chart apa yang kita nampak semasa, ini adalah apa yang saya sebut tadi. Kejatuhan ini berlaku pada jam 1. Pada jam 1 baru market react. News tu kalau nak tahu dia keluar awal tau. News ni keluar awal. News ni keluar pada pukul apa? GMT campur 8 20 pukul 10. Ni keluar pukul 10 tau. Ni keluar pukul 10.40. Nampak tak time ni? GMT ni tambah 8 Jadi maksudnya pukul 10. Saya nampak dekat saya punya news feed sekitar jam 8. Tapi sebenarnya news ni bukan something yang baru. Kita ada Goldman Sachs dah jangka benda ni bulan 12, bulan 1 dia dah keluarkan satu artikel kemungkinan untuk capital gain tax. Okey, ni bukan news baru. Tapi cerita dia cuma ada impact kepada market pukul 12. Pukul 12 baru kita jatuh. Macam mana tu Roslan? Yang saya tahu macam ni. Okey, ni 3. Okey. Yang saya tahu macam ni. Ini belum buat higher high. Seperti kita sebut semalam, kalau ini buat higher high kat sini, then kita ada sequence, kita trade. Apa yang dia nak buat kawasan ni saya tak tahu. Dia boleh jatuh terus, dan kalau dia jatuh macam ni kita long. Faham? Kita sebut benda ni semalam kan? Kalau dia jatuh macam ni, 1, 2, lepas tu 5. Kalau dia jatuh macam ni, 1, 2, 3, kita long daripada sini. Itu je saya tahu. Yang apa nak jadi capital gain tax lah, Biden jatuh tangga lah, saham Intel naik, lepas tu turun balik lah, saya tak tahu. Yang saya tahu kalau dia buat ke bawah ni, kita berada dalam equal leg area, saya cari long. Itu je saya tahu. Faham? Saya tahu itu je. Lain daripada tu, saya tak peduli. Dia nak buat apa, saya tak tahu. Dia masuk area ni balik, kalau dia jatuh, saya nak long. Kalau dia naik terus, macam ni. Kalau dia naik, then kita akan ada incomplete sequence dalam kawasan ni. Kalau dia naik, 3, 4, 5, breakout 1, 1, 2, 3, kita cari long. Itu je kita tahu. Lain daripada itu kita tak tahu. Kan senang trade macam tu. Itulah. Tak. Ini masih 4 ni. Ini masih 4 ni kali. Dan dia tak lari. Nampak saiz dia? Waalaikumsalam je. Nampak tak? 3 dan 4, 1, 2 kan? Dia tak jauh sangat. Kalau dia buat dalam lagi, dan itu adalah 4 yang merah kali. Nampak? Tengok saiz dia. Kalau nak tahu fractal mana kan? Tengok. 3, 4 kan? Tengok 1, 2. Lebih kurang kan? Nampak? Apa semua salam sore. Korang pindah rumah kali. Okey, faham? Tengok rupa dia. Tak jauh kan? Korek tak, bukannya janji semua korektif kita nak trade.
Ini kena daripada higher high dan kita ada incomplete sequence dan momentum sequence. US 500 ni, tak ada. Saya cuma gunakan contoh structure. Ini tak ada. Ini tak sampai 1618. Kejap. Ini tak. Yang ini, yang 4 ni kalau dia ke bawah kita tak trade. Tapi kalau dia buat yang purple tu kita trade. Faham kan? Sebab ini tak ada momentum sequence. Okey. Tapi kalau dia buat yang purple ni, break satu structure, dalam satu structure macam mana anda tahu dia satu structure? Ni macam ni satu structure yang purple. Tak semua corrective wave, tak semua lekuk ni anda boleh trade. Trade bila berlaku trend. Apa dimaksudkan dengan trend? Kalau yang ini dan breakout ini tak sampai 100%. Dia ada syarat dia. Ini dekat je tau. Ini dekat je. Dia breakout ni kan. Breakout sikit dia macam ni. Then pullback ni boleh trade. Kalau dia breakout sampai 100 ni, tak boleh trade. Itu dah habis. Ia akan jadi diagonal. Ini mungkin jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia sampai 1, ini rupa dia. 3, 4, 5. Lepas tu jatuh balik. Lepas tu baru jatuh besar. Sekarang ni tengah-tengah ni tak ada apa-apa. Jadi contoh ni tak berapa cantik. Ini S&P 500 ya. Ada cuma trade dia kalau dia buat benda ni. Kalau dia jatuh S&P 500 tak ada trade, anda tengok benda lain. Sebab S&P 500 tak ada momentum sequence ataupun incomplete sequence. Dia dah sampai area blue box. Cuma trade dia kalau nampak saya letakkan alert dekat satu ni. Dia break out, baru kita tengok chart ni. Lain dia betul, saya tak jeling dia pun. Sekati dia lah dia nak buat apa. Tengah-tengah ni dia nak buat apa, saya tak tahu. Exactly. Ada peluang buat flat juga. Boleh jatuh lagi ke bawah. Selagi dia tak break sini, kita tak tahu. Dia boleh buat banyak benda. Naik ke atas, turun ke bawah. Apa juga, kita tak tahu. Probability dia rendah. Saya tak tahu. Tak ada sequence, saya tak tahu. Ada sequence dan kita boleh kurangkan dia punya kemungkinan. Contohnya macam ni. Ni dia. Yang ini kita tahu 3 ni tak sampai lagi. Ni sampai saya rasa. US 30. Ini tak sampai lagi. Dia tak complete lagi ke atas. Jadi kalau dia turun macam ni. Okey. 1, 2, 3. A, B, C, nampak? Flat. Dia turun macam ni. Anda long dia. Ini yang kita dah letak. Semalam kita letak benda ni. Kalau dia buat double. Itu yang saya maksudkan kalau dia buat double. US 500 kita keluarkan. Okay. US 30. Saya nak letak US 100. Kita tengok US 100. Saya nak letak US 100. Kenapa saya letak US 500? Okey, US 30 ni sebab US 30 ni kita ada incomplete sequence. Jadi 3, 4 ada breakthrough. Kalau dia turun ini mungkin jadi 3 tau. Ini baru 3, 4. Sebab tu incomplete sequence ada trade. Okey. Boleh tak dia buat flat? Boleh. Sebab ini lebih 85. Bukan 80%. 85.4 je. Ni 80. Ni tak sampai. Ini tak sampai. Ini 85.4. Kalau dalam buku 90%. Saya guna 85.4. Sebab ada colornya 85.4. Jadi saya tak suka ada color. Baik saya kata 85.4 terus. Dalam buku 90% untuk flat. Soalan Joe tadi mengenai wave B ni. Kalau kita kata ini ke bawah, flat A, B, C, A, B, C, W, B. B ni kena 85.4 ataupun 90%. Jadi macam ni tak. Macam S&P 500 tadi, macam ni, ini sampai. Ini sampai. Ini untuk S&P 500 Ini ngam-ngam sampai tak siap saya? Oh, tak sampai je. Tak sampai. Tapi sikit lagi lah. Sikit lagi. Tak sampai. 85.4.
Saya guna 85.4. Untuk kata flat. Flat tu sebabnya kalau dia flat, sini akan buat 5 wave, kita tak dapat enter. Satu pentingnya nak tahu dia punya retrace ni. 85.4. Ada dalam nota. Dalam nota saya letakkan ikut buku 90%. Tapi in usage saya guna 85.4. So kalau dia 85.4, jadi ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5 motif ke bawah. Ada masuk tunggu kat sini pengsan. Okey. Jadi kalau dia buat macam ni, kita enter. Okey. Tak. Kalau dia ada dua cara. Either dia ke bawah ataupun dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5 break. 1, 2, 3 anda trade. Lain daripada tu dia tak trade. Number Fibo kucing. Okey, lain daripada tu dia tak ada trend. Jadi kita ada 1 kat sini. 1. Okey, di mana ini terdiri daripada 5 wave kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. The idea is 1 ni adalah sama dengan 1 kat sini. 1 yang dekat sini. Kalau yang itu break out, fractals dia adalah sama dengan fractals ini. Kalau ini break out, itu idea dia. Okey, jadi kalau ini break out, then anda trade kalau 2. Okey, ini mungkin berlaku malam ni, mungkin berlaku Isnin pagi. Jadi kalau ini berlaku, anda trade. Kalau dia tak berlaku, jangan trade. Faham? Kalau dia tengah-tengah ni, jangan trade. Tak ada trend lagi. Dia boleh buat ke bawah. Kalau dia ke bawah, ke sini je, ini mungkin 1, 2, lepas tu jatuh ke bawah. Ataupun A, B, lepas tu C ke bawah. Satu ada tak trade kat sini. Saya tengok ramai suka trade tengah-tengah dunia. Tunggu structure. Trade di tempat ekstrim. Bukan tengah-tengah dunia. Bukan di tempat sideway market. Anda guna teknik apa pun. Trade di ekstrim, bukannya tengah-tengah dunia. Ni tengah-tengah dunia. Yang tak ada price action, support apa tak ada. Dan ada pivot. Ambil pivot yang luar. Jangan ambil pivot dalam dunia. Idea dia mengenai kecairan pasaran, liquidity. Kalau anda nak tengok satu move, dia jarang move yang tengah-tengah dunia. Tahu tak kenapa? Liquidity tak ada. Sama ada dia move banyak terus ataupun tak jalan. Anda masuk, dia naik turun. Trade di ekstrim. Belajar untuk buat benda tu. Okey? US 30. Bukan suka? Tak apa. Faham kan? Okey. US 100. US 100 sama. Kalau dia buat penurunan. Ini kalau dia buat penurunan. Kalau dia buat penurunan ni, kita akan trade US 100. Saya nak tulis US 100 jadi US 500. Okay. US 100 cash long with 4 in 3 if doing double. Ini yang dimaksudkan dengan if doing double. If doing double. Ini yang dimaksudkan dengan doing double. If doing double. Ini yang dimaksudkan dengan buat. Kalau dia buat double, sini adalah single. Sini 1. Okey? Sini 1, 3 wave kan. Itu maksud dia. Sini 1, 3 wave, 1, 2, 3. Jadi kalau dia turun, kita akan tandakan ini sebagai macam mana tau? A, B, C. Yang buruk rupa dia. Jadi 3 wave. Kalau dia turun, 1, 2, dia break 4. Dia break 4 ni. Bukan break 2, break 4. Dia break 4 ni, ada tarik Fibo. Ada tarik Fibo. Ini ekstrim dia. Ini ekstrim dia. Ni kawasan ni. Dan kita cari peluang kat situ. Stop loss bawah ni. Anda pakailah apa teknik pun.
dalam kawasan sini bila dia breakout, anda cari, gunakan teknik anda. Ataupun kalau anda nak gunakan teknik anda, contohnya bagi mereka yang gunakan CRS kan, price sampai sini anda tengok CRS, apa dia buat, anda tunggulah kalau CRS tu terbentuk dalam kawasan ni macam ni. Mana dia punya ni? Contoh dia buat macam ni, turun kan. Lepas tu dia naik balik. Anda tunggu kalau anda gunakan CRS contohnya, anda tunggu engulfing kawasan ni. Itu contoh dia. Yap. Itu yang anda nampak sebelum ni kan. Kita tak banyak entry sebab waktu tu market tengah sideway, tengah correcting. Kalau market tu yang kita tunggu trend. Anda nampak US dollar dah ikut balik, mungkin ke atas, gold ke bawah. Kita masih fasa correction yang besar, tapi di time frame kecil masih ada peluang. Nampak tak saya banyak cerita pasal indeks? Pasal tak saya banyak cerita pasal indeks? Dan saya ekstra spend masa kepada Canada dollar. Nampak tak? Canada dollar adalah mata wang yang paling kuat pada waktu ni. Sebab kita tahu bank pusat dia mula taper, mengurangkan pembelian aset. Itu yang berlaku pada minggu ni. Bukan yang pada minggu ni je. 2 minggu lepas sebelum ni, mesyuarat sebelum ni dia dah turunkan dan dia bulan lepas dia dah kurangkan, umumkan untuk kurangkan pembelian aset. Kita tunggu peluang, kita tengah tunggu benda-benda macam ni. Ini US dollar kuat, kita kan ada itu bermaksud they are profit taking. Orang keluar market. Anda sedang trade wave 4 tau. Wave 4 dekat index itu adalah profit taking. Wave 4 dekat index profit taking. Ini profit taking. Profit taking, anda akan nampak US macam anda withdraw, anda profit, anda keluar, anda dah profit, anda keluar. Jadi anda punya withdrawal tu dalam US dollar. Account base US dollar mata wang utama. Itu contoh paling simple. Yes. Kita dalam wave 4 Wimon. Satu kita cari yang ada momentum sequence. Jadi kalau yang ada kalau apa yang ada membuat momentum sequence lebih 1618, especially structure yang macam ni, structure macam ni cantik. Boleh tak dia jadi wave 2? Boleh kalau dia jauh macam ni. Boleh. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu buat 1, 2 yang besar. Boleh. Ni 1, 2 yang besar. Kalau dia nak naik 5, lepas tu turun balik. Tapi apa pun, kalau dia buat kat sini, saya cari dulu. Itu je saya tahu. Sebab kita ada momentum. Candlestick pun kita buat sendiri guys. Candlestick pun buat sendiri guys tu. Ambil kau. Ni candle buat sendiri. Kalau dia buat benda ni, kalau dia tak buat benda tu, dia terus naik. Alamak, Zul tunggu kat bawah, dia dah naik. Tak apa. Anda tunggu dia break satu ni. Kalau dia ada trend, macam mana rupa dia trend? Kalau dia break out. Kalau dia tak break out, mana ada trend? Betul tak? Anda tarik lah. Ini payah sikit nak masuk. So kalau dia macam ni, itu dah 100%. 1, 2, 3 anda tak masuk. Tahu tak kenapa 1, 2, 3 anda tak masuk? Kalau dia tak ada incomplete sequence. Kalau tak, Wimon, anda tengah tengok wave apa? Kalau tanya saya, kalau ni lah. Kalau invest, anda masuk sekarang. Kalau invest, anda tak peduli chart ni. Anda tengok kepada value. Anda masuk sekarang. Saya, kalau invest, saya buat awal tahun. Dan pada tengah-tengah tahun, tengah-tengah bulan 6, bulan 5 ni, saya cuma buat dollar averaging. Faham tak? Kalau saya nampak value dia masih ada, harga dia within range saya. Within range. Saya akan tengok monthly chart dan weekly chart pada awal tahun.
So, saya akan tengok kepada area equal leg awal tahun untuk masuk. Jadi, kawasan tu, mana-mana saham, weekly dan monthly, mungkin dalam bulan 4, bulan 5 ni, masih dalam kawasan tu. Tu yang saya beli. Kalau anda melabur, you don't actually care kepada benda ni. Lepas ni remind saya, kita akan tengok benda ni. Low cap, mid cap dan juga large cap, ETF. ETF. Lepas ni kita tengok apa yang anda nak melabur dalam industri mana. Okay. Kalau saya tunggu ini. Syarat dia, ini dah buat high. 5 wave. Nampak tak? Ni dah buat high, 5 wave. Sebab tu large cap, saya masih nampak market belum really pergi negatif. 4, 5, boleh tak dia terus jatuh? Boleh. Boleh. Kerajaan dia benarkan tak saham jatuh? Tak. Yes. Sebab sini dah sampai 100%. Ingat tak kita cerita benda ni? 1, 2, ni dah dalam kawasan equal leg. Kalau nak masuk, untuk pegang lama, anda kena tunggu dia buat structure baru. Ingat tak, Wimon? 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi high, at least, dia tak perlu buat merah ni, dia perlu habis 1, lepas tu turun 2. Dia betulkan ini. Tapi apapun, kalau anda trading, sini ada incomplete sequence, ada trade. Itu je. Itu bezanya. Kalau anda melabur, anda tunggu yang besar tadi. 2 besar tadi. Itu beza dia. Kalau ini buat double, saya trade. Kalau ini buat double, saya trade. Faham? Okay, US 100. Dia benda tu je. Ada incomplete, ada momentum. Ada incomplete, ada momentum. Tunggu pullback. Yang incomplete dengan momentum tu kena buat structure yang menunjukkan dia apa? Ada trend lah. Tak ada incomplete, tak ada ni, tak ada trend. Itu je. Okay, itu US 100. Ini mungkin dah habis kat sini, 2 dia. Ini mungkin dah habis. Maksudnya yang cerita news US tu nak ni market mula tengok, malam nanti kita tengok waktu US apa yang jadi. Ini mungkin habis macam ni lah. Habis. Ni satu. Jadi kalau nak trade dia, macam mana nak trade dia? Kalau ini berlaku untuk DAX, bagi mereka yang intraday, contohlah anda trade dekat 15 minit. Jadi ni contoh dia. Kalau anda nampak, dia buat macam ni. Ini wave 3. Kalau dia naik ke atas, kita cuma dapat confirm dia kalau dia break out atas ni. Betul? Kalau dia break out atas ni. Ni wave 1. Ni wave 2. Kalau dia break out atas ni, baru 2 ni confirm. Faham Ustaz? Dia break out ke bawah ni, baru 2 ni confirm. Jadi, kalau dia buat macam ni. Macam mana kita tahu ni wave 3? Anda letakkan satu RSI ke apa ke, ini paling tinggi dalam structure ini. Ni bacaan paling tinggi. Jadi setakat ini kita ada 1, 2, 3, 4. Kalau dia break out ke atas 1, 2, 3, anda long. Kalau anda intraday, faham? Ini adalah wave 1, 2, dan anda tengah trade dalam yang kecil ni. Itu, dan sini mesti ada divergence. Time frame itu, tunggu 3 wave, anda trade. Anda nak trade 1 minute, boleh, benda sama. Benda sama, 1 minute, 1 saat, whatever, sama je. Kalau dia turun lagi, kalau ini higher high, kita assume ini higher high. Katalah ini higher high, dia break higher high, dan ini wave 1. Kalau dia tak naik atas ni, tapi dia break bawah ni. Okey? Jadi anda letak, kalau dia buat macam ni, turun, ini structure lain. Dia break 2 macam ni.
Anda tarik Fibo. Kalau ini higher high dan ada incomplete sequence, Anda tarik Fibo. Letak entry. 1. Stop loss bawah 1618, 10 poin. TP daripada tempat 5 wave yang permulaan 1 ni. Katalah sini. Macam ni. Itu je teknik ni. Itu je sistem ni. Anda tengok risk reward lebih daripada 1.3 dan masuk. Ya. Ini bukan untuk ini. Ini tak ada. Ini cuma contoh. Ini cuma contoh. Kalau ini buat breakout, katalah ini daripada bawah. Ini daripada bawah. Dan dia breakout satu yang baru. Dan itu je. Asalkan anda tak trade tengah-tengah dunia ni. Ada nak trade tengah-tengah dunia ni boleh. Ada pergi time frame kecil-kecil. Kecil-kecil dan ada trade di time frame kecil tu. Dia trending dekat subwave. Bukan trending dekat situ. Faham? Kalau anda nak trade untuk DEX ni bukan pada harga sekarang. Kalau ini breakout 5 wave, dan anda ada trend dalam yang ini. Dalam yang ini. Jadi kita ada obviously ini 5 wave. Trend 1, 2 daripada bawah dah. Ya. Daripada bawah ni. Somehow. 1, 2. Ada boleh lukis macam tu. 3, 4. Ni 5. Dah jadi trend. 1, 2, 3. Dan kalau dia breakout atas ni, dan kita ada incomplete untuk wave 3. Ataupun C, tak tahu. A, B dan C, tak tahu. Jadi ini ada incomplete. Kalau dia breakout atas ni, syarat dia ini kena break. Syarat dia ini kena break. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Ini adalah wave. Ingat, daripada 1 kepada 3 kat sini, dalam yang biru. Mana 3 saya? Ya, kepada 3 yang biru sini. Okey, dia akan ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam yang merah. Itu je. Tapi syarat dia, kita nak tahu benda tu, dia kena break. Tak ada, tak ada. Dan dia tak sampai lagi equivalent, kita trade. Itulah sistem 3711. Itulah sistem 3711. Itu je. Anda tunggu dia ada trend. Tak ada trend, anda trade apa kat sini? Anda gabungkan dia dengan teknik anda pakai. Gabungkan teknik anda. Bagilah nama apa ke kan. Bagilah nama apa-apa. Galih. Jurus rahsia galih. Taklah apa-apa. Pakailah teknik anda untuk entry. Tapi struktur dia kena ada trend. Lain dia tu dia tak ada trend. Lain macam ni tak ada trend. Trend dia yang bila dia break out atas ni baru ada trend. Sekarang ni tak ada. Dia boleh lagi turun. Boleh. Ini 5 wave, ini 3, lepas tu 5 wave ke bawah. Kita tak tahu benda tu. Kalau dia break kat sini, boleh tak dia jatuh lagi? Boleh. Tapi dalam ni dia ada trend. Ada trend yang dalam ni. Okey, itu adalah untuk DEX. Lain daripada tu untuk Nikkei juga kalau dia buat double. Maksudnya, kalau dia jatuh. Kalau ini jatuh lagi. Kalau ini jatuh lagi. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan kita trade. Syarat dia kena break daripada ni. Bukan break 2 ni. Break ini. Ini low dia. Dan kita trade kat bawah ni. Ingat, dia semuanya 3. Semuanya 3 actually. Semuanya adalah konsep 3. Even macam ni banyak lekuk,
semua konsep dia adalah 3. 1, 2, 3. Semua konsep dia sebenarnya adalah 3. Satu asas dalam Elliott wave 5-3 je. Tapi of course pecahan dia. Satu, anda kena fikir konsep 5-3. Ada fikir konsep 5-3. Mana ekstrim dia? Mana yang dia kena break baru dia ada trend? Kalau tak, sepanjang kawasan ni, itu sideway. Itu tak ada apa-apa. Anda tak trade dalam sideway. Selagi dia dalam ni, tak ada trend. Kalau anda pergi lower time frame, tapi itu lower time frame, higher time frame, bang, saya trade dekat M5. Tak ada masalah. Dalam yang ini, anda ada trend, saya trade dekat 1 minute. Tak ada masalah. Kalau 1 minute, 1 minute, ini 5 wave. Ini 3 wave. Ini sekarang ni nampak macam diagonal. Nampak? Okay, ini 5 wave. Ini 5 wave. Ini dah 3 wave correction. 1, 2, 3. Okay? Sekarang ni dia dah break. Dan break up dia dalam 1, 2, 3, 4, 5. Diagonal. Kalau dekat 1 minute, anda nampak 1, 2, 3. Anda long. Anda ada incomplete sequence ini. Itu 1 minute. Ada incomplete sequence. Itu je. Dia naik terus tak? Saya tak tahu. Tapi sini kita ada set up dekat 1 minute. Siapa trade ni dekat 1 minute saya tak tahu lah. Mungkin ada yang scalp dekat futures kan, saya tak tahu. Sama je benda dia. Satu saya kata tak payah pun tahu Elliott wave, tahu dia punya hukum, tak payah lukis Elliott wave, tahu hukum asas dia. Tahu hukum asas dia. Itu je. Ini JP225. Saya interested untuk trade dia kalau dia turun ke bawah breakout 4. Ya. Dalam sini 1 minute ada trend. Dalam ni 1 minute ada trend. 1 minit. Pingsan kita nak lukis dia. Kalau nak lukis lah. Okey. FTSE tak ada. FTSE tak ada. Ini income. Ni tak ada sequence. Ini dah complete. 1, 2. Ini dah complete. 1. Anda ambil 2 lekuk belakang. 1, 2. Ini pun dalam ni. Jadi ini bukan tempat trade. Itu bukan tempat trade. Dia dalam sequence dia lengkap. ESP, IBEX sebenarnya something yang saya minat tau. Kita ada incomplete sequence. Kalau ini bukan flat, ini flat. Sebabnya kita ada 5 wave. 3, 3, 5. Okay, penurunan ni 5 wave. Ni nampak kan 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. So the only way adalah kita buat flat. Saya tak suka tanda flat, tapi tak nak kita paksa tanda flat. Ini A, ini B, ini C, ini A, ini B, ini C. Jadi flat 3, 3, 5. Cerita dia, anda trade yang ini, sekiranya dalam satu structure macam sekarang ni, dia naik 2, ini naik terus 3, 4, 5. Ada orang akan gunakan ini sebagai high dia. Sebab ini sebenarnya structure sebelum 2. Tapi saya ambil yang lebih selamat. Ada orang kata ini dah hampir nak breakout. Ini dah hampir. Saya akan ambil yang B ni. B ni boleh jadi ni sebab ini adalah tak sampai 1618. Jauh ni. Selagi B ni tak lepas 1618, ini masih B. Dalam flat. Jadi, kalau dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Breakout B. 1, 2, 3. Anda boleh cari peluang untuk long. Cuma trade dia kalau keadaan itu berlaku. Lain daripada tu,
Ini. Ini ada, sebab apa saya duk cerita pasal ni? Sebab ini kita ada incomplete sequence tau. Tak tahu dia dah complete ke tak. 1, 2. Ini dah complete. Kejap Yang dalam ni pun complete. Tapi dalam ni, ini ada sequence baru. Tu yang saya duk perhati dulu ni. 1, 2. Ini complete. Yang ini, structure dalam ni. Jadi kalau yang dalam ni kita ada structure baru. Dia dah complete banyak yang belakang. Yang besarnya pun dia dekat. Tapi ada structure baru. Ini belum complete yang besar. Saya nampak, in other words, saya nampak ini extend tau. Ini mungkin extend. Saya tengah cari. Kalau ini mungkin wave lain. Ini mungkin 1, 2. Ini maksudnya macam ni. Ini 1. Kita tengah completekan wave 1. Itu yang saya tengah tengok. Dan kita tengah buat 2 kepada 3. Saya akan cuba cari kat sini. Kalau dia buat breakout, faham tak? Kalau dia buat breakout ini. IBEX ni, daripada negara yang indeks untuk indeks Eropah dekat Spain, indeks untuk pasaran Spain dengan market cap yang lebih rendah banding dengan yang lain. Jadi kalau nak rally yang market cap rendah ni, dia akan rally lebih banyak lagi berbanding dengan yang besar yang ini. Saya tengok yang kecil-kecil macam KLCI. Okey. Ini untuk IBEX. Okey. Untuk yen pair dah nampak tak dia tak berapa pergi. Biarpun indeks ni ni. Sebabnya kita ada kekuatan US dollar. Kita ada kekuatan US dollar pada waktu ini. Semasa kita nampak untuk Euro JPY, ini mungkin adalah wave 1. Ini sedang buat wave 2. Okey. Kalau dia break B ni, ini habis. Ini 1, 2, 3, 4, 5, C dan kita ke atas. Apa pun anda tak sell yen pair. Pada waktu ni, belum. Kalau dia terus habis kat sini, ini adalah 4. Ini C. Faham? Kalau dia break B, tak ada apa-apa. Ini mungkin 3, 5, masih B. Macam mana anda tahu itu tak berlaku? Kalau dia break 3. Boleh trade tak kat sini? Ini bukan ekstrim. Ini bukan ini ekstrim, tapi ini bukan 3 wave yang jelas. 3 wave yang jelas adalah kalau dia buat kepada 4 ni. Dan sekarang ni untuk Euro JPY, ni level semasa ni, tengok 1, 2, ini dah lengkap. Sekejap kita tengok betul-betul. 1, 2. Rasanya saya ingat kita tarik itu tak lengkap, tak kena kan. Okey. Kalau ini buat 100%, anda boleh trade. Ini tak sampai lagi. Hampir tak sampai lagi. Kalau dia buat 100%, maksudnya macam ni. 1, 2, ini anda trade. Okey? Ini anda boleh trade. Ini adalah untuk Euro JPY. Kalau dia buat ke bawah ni. Untuk semasa, kalau dia terus naik, kita tak ada entry untuk Euro JPY ni. Okey, ini adalah wave 4 kalau dia terus naik daripada semasa. Okey. USD JPY tak ke mana. Kita ada untuk GBP JPY, ini adalah wave 3 dan tengah buat wave 4. Boleh tak dia terus habis? Boleh. Saya nak long dia, saya tak nak short dia. Dia boleh macam ni. Ni 3. Okey, dan ini tengah buat 4.
Lepas tu satu lagi low. Okey. Saya tak berminat untuk nak buat apa dengan dia. Saya cuma berminat untuk long dia daripada bawah ni. Daripada bawah ni. Saya cuma berminat untuk long dia daripada bawah ni. Nampak Rosan? Kenapa? Pian, nampak Pian? Sebabnya sini kita ada momentum sequence. A, B. 1618. Jadi kita ada pullback wave 4 dalam 3 wave. 1, 2, kita tunggu bawah tu untuk long. Tengah-tengah ni saya tak interested. Ini mungkin truncated. Anda tengok. Ni sampai 618 dah siap saya. Kalau dia truncated, tak buat macam mana? Kita tak tahu. 618. Ni dalam area ni. Kalau dia terus naik, nak buat macam mana? Okay. Yang saya tahu, saya tunggu dekat 100%. Dia tak sampai, biar. Euro JPY pian, pegang. Belum. Di atas lagi. Okay, ini adalah untuk GJ. Okay, ini mungkin wave 4 dan kita sedang habiskan wave 5 ke bawah. Dia terus naik, nak buat macam mana? Dia terus naik, anda tunggu breakout atas ini untuk long. Ataupun dia naik 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Breakout. Ada incomplete sequence anda long. Buat dia benda tu. Okey. GJ, AUD, JPY sama. Ini nampaknya wave 2. Ini nampak wave 2. Ini wave 2. Ataupun dia habis kat sini je. Boleh? Kalau dia habis. Dan terus naik. Tapi setakat ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Boleh tak short? Kalau anda trade dekat 5 minit. Dekat 5 minit punya chart. Anda nampak 3 wave correction jelas. Anda boleh short. Sini 5 wave breakout. Sini 5 wave. B, 5 wave incomplete. Tapi anda tahu anda sedang lawan trend yang besar. Faham? Ya? Kalau anda trade yang ini, anda tunggu 1, 2, 3 untuk short. Kenapa kawasan tu? Tengok RSI. Nampak dia breakout. Nampak dia breakout ni. Jadi konektor anda kat sini. Kalau anda trade dekat 5 minit, tapi anda tahu anda sedang lawan trend. Saya akan ikut trend yang besar ni. Trend yang besar ni ke atas, bukan ke bawah. Okey, itu untuk AUD JPY. Ada short punya opportunity lah. Tapi M5, M1 dia ada trend ke bawah. Dia ada incomplete sequence ke bawah. Structure mana? Galih. Kalau saya tak trade yang ni. Trend dia ke atas. Ini sideway. Kalau kita ada 1, 2, kalau dia macam ni kalau yang ini tadi, yang M5 tadi, dia adalah dekat sini. Faham tak? Kalau dia kat sini 1, 2, yang ini breakdown ke bawah, kita ada incomplete dekat H1 ke M30 ke, kita ada incomplete tak sampai 100. Dekat M5 dia buat 1, 2, dia buat macam tu. Dia break dekat M5, then anda trade dia. Masalahnya kalau anda tak ada dua trend yang move together, dua time frame yang move together. Kalau ini berlaku, ada incomplete sequence, anda boleh trade M5 tadi untuk short. Saya cuma nak nyatakan bahawa pada sekarang ni ini baru satu. Ini baru satu. Okey, ini 5 wave. Okey.
Ni ada 5, M5 punya ni. Saya tak trade yang macam tu. Yang ni tadi dia kena dua time frame to go together. Itu konsep fractal sekali. Dua time frame go together. Bukannya satu time frame terus. Tak. Ini dekat H1 sideways. Kalau dekat H1 tadi kita dah ada satu A, B, C break, dan M5 anda boleh trade untuk short. Tak, saya sedang ceritakan di time frame kecil, M5, M1 boleh. Bukannya lebih senang untuk swing. Dia cuma time frame dia turun kecil. Saya gunakan yang ini banyaknya dulu masa saya ada masa untuk scalping. Untuk scalping. Dia cuma time frame, dia bukannya teknik. Teknik tu kepada masa anda. Kalau anda ada banyak masa, anda pergi time frame kecil. Anda tak ada banyak masa, anda pergi time frame besar. Dia tak ada, ini untuk swing, ini untuk scalping. Tak ada. Structure ni applicable daripada saat kepada chart 30 tahun. Sama je. Cumanya, benda sama. Kalau ini tadi dekat, saya tukar ini, anda jangan tengok H1, anda bayangkan ini adalah chart yearly, setahun. Kalau chart setahun macam ni, dia dah ada breakout macam ni, anda tengok dekat daily, sini trend. Faham tak? Sini trend. Banyak chart macam tu kan. Tengok, even dekat AUD JPY kan. Ini B. Tapi B kepada C, sini 5 wave. Kan, dalam ni akan ada incomplete sequence. Jangan fikir, ini adalah untuk swing, ini adalah untuk ni. Tak. Trading time tu kepada masa anda. 3711 ni cerita mengenai structure. Kalau anda nak apply dia, apa-apa time frame boleh. Cerita dia kena ada dua structure, dua time frame yang ada trend dah. Dan anda tunggu correction. Dua time frame. Ni tak ada. Ini tak ada. AUD JPY. CAD JPY, kita pegang long. Stop loss anda sepatutnya bawah ni. Anda dah ambil separuh profit bagi mereka yang ikut apa yang dekat outlook tu. Saya tak akan selamanya beri benda ni. Mungkin sehingga hujung tahun ni sahaja. Okey? Sebab saya tak nak ini dijadikan satu signal. Tujuan saya keluar berkongsi ilmu bukannya untuk bagi signal. Kalau setakat saya nak bagi signal, saya tak akan mengajar. Faham? Saya buat channel signal, siapa nak masuk? Ni, $50 sebulan ke? $1,000 sebulan ke? Baik, saya buat benda tu. Saya tunjukkan ni untuk anda tengok macam mana apply dia. Saya nak anda yang buat benda ni nanti. Mungkin setahun lagi. Okey? Saya tak nak ini dijadikan satu signal. Ada orang kata ni jadi signal. Tak nak. Saya takkan buat benda ni selamanya. Mungkin hujung tahun ni that's it. Okey? Hujung tahun ni that's it. Benda ni. Kita cuma akan buat dalam live saja apa yang kita tradekan. Dalam outlook tak ada benda ni. Dalam tahun ni saya nak tunjukkan macam mana nak apply dia. Itu tujuan saya buat benda ni. Apa yang saya ceritakan macam mana kita nak apply dia. Okey. CAD JPY. Kenapa kita trade kat sini? Anda semua dah tahu 3 wave, kita ada incomplete sequence dan kita masuk untuk CAD JPY. Canada dollar, structure dia tak sama dengan lain-lain. Ini boleh tak habis kat sini? Boleh? Ini A, ini B, ini C, ini 2, 1, 2 dan kita ke atas. Sebab apa saya tandakan itu? Ini tak breakout 2 dan 1. Jadi kita masih tandakan yang sama. Kalau dia breakout 1 ni,
seperti yang saya tandakan. Pada waktu ni kita tak anggap B ni sebagai flat. 3, 3, 5. Okey, mungkin ke bawah? Mungkin. Pada waktu ni saya tak tahu. Pada waktu ini saya tak tahu. Tarik FE5. Bayangkan itu tadi adalah yearly chart. Sama je tempat dia kali. Sama je. FE5 tarik ni sama je. Sama je. Macam ni kan. Kenapa ini adalah connector? Anda tengok RSI, dia terkeluar. Nampak tak? Macam AJ tadi kan. AJ tadi M5. AJ. M5. Macam ni lah. Anda memang ada masa ke nak trade M5? Okey, mana satu konektor dia? Tengok. Nampak tak konektor dia kat mana? Ini kan? Jadi kat mana anda nak tarik Fibo? Situ lah. 1, 2. Itulah. Sini. Kalau anda dapati 123.6 dia atas daripada B, anda jangan trade. 1236 dia atas daripada B. Ni atas. Ni tak ada. Ni tak ada. 123.6 dia atas daripada ni, jangan trade. Ini mungkin reversal. Ini tempat konektor dia. Ini konektor dia. Ini konektor dia. Itu contoh dia lah. Lagi lower time frame anda pergi, lagi banyak noises yang anda tengok. Jadi, chances untuk anda hilang duit bagi saya is higher bila anda, dia bukannya kepada ni kan, lower time frame tak ada masalah. Tapi cerita dia, anda bersedia ke daripada sudut emosi, masa untuk ada trade di lower time frame? Bukannya pasal teknik, sebab dia sama je. Dia persiapan kita. Adakah anda katakan diri anda trader yang bagus? Trader yang bagus ni bukan teknik. Trader yang bagus, emosi dia terjaga. Anda percaya tak kepada diri anda? Anda ada tak pergi hancurkan akaun? Kalau ada, jangan percaya diri. Jangan percaya diri dulu. Ya? Trade, belajar untuk trade time frame besar. Dan anda cuba buat di time frame kecil bila ada untung. Faham? Bila ada untung. Dan anda gunakan duit untung, 5% daripada duit untung untuk trade di time frame kecil. Buat benda sama, jaga duit. Itu bagi saya lebih baik. Daripada anda terus, ini main time frame saya. M5, M15. Sebabnya banyaknya bukan dia gagal sebab teknik. Dia gagal sebab emosi. Dan lagi kecil, lagi banyak entry, lagi sering anda buka chart, lagi anda terdedah kepada cerita macam tu. Okey, KJPY alih stop loss kat sini dan kita masih pegang kita dah ambil partial profit. Okey, kita break sekejap. Kita lihat kepada US dollar dan juga kepada gold serta crosses lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung balik apa yang kita nampak. Nampak US dollar. Selagi dia tak break atas 5 wave, ini mungkin ke bawah lagi ya. Kita nampak untuk pergerakan dekat US dollar ni setakat ini saya masih pegang bahawa ini mungkin jatuh lagi. Kita tak perlu buat yang atas tu ya.
Saya masih pegang benda tu. Tapi disebabkan oleh alien wave dan seperti kita nyatakan semalam, dollar index, asalkan anda tak pergi long dollar, anda tak pergi long dollar, ini tak perlu berlaku. Kan? Roslan, Galih, Joe, Wimon, saya dah ulang benda ni sejak bila pun saya tak tahu. Kita dalam equilibrium. Ini dalam equilibrium. Sofian, mana Sofian? Kita dalam equilibrium. Jadi disebabkan oleh jumlah lekuk dia, kita dah ceritakan semalam, jumlah lekuk dia dah sampai 11 kan. Ini yang kita ceritakan semalam kan. Ni jumlah lekuk dia. Mana saya punya ni? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alah, term ni 1, 2, 11 lah, 11 swing. Ini dah 11 swing. Kita jangkakan dia buat correction. Okey. Kalau dia turun lagi, 1, 2, 3, 4, 5, dia turun lagi. Okey. Ini jadi apa? Ini 11, 12, 13. 13 tu adalah nombor apa? Ingat, kalau kita ada korektif 3, 7, 11, 15, 19. Okey, impulsif 5, 9, apa lagi? 13, 17, 21 dan seterusnya. Kalau ini turun lagi dan dia membentuk 13. Okey, dia membentuk 13. Kalau dia turun lagi 13. Expect dia buat untuk dia buat benda ni. Expect dia buat benda ni. 1, 2, 3 untuk turun lagi. Faham tak? Correction kali itu besar sikit. Kalau correction dia kecil, 1, 2, 3. Okey. Kalau correction dia kecil dan dia tidak membetulkan benda ni, maksudnya dia tak break trend line, dia bukan structure lain, dia turun lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadi apa? Ini jadi 15. Dan ini masih correcting selagi dia tak break invalidation. Faham? Dia tak buat lower low. Selagi dia tak buat lower low, dan ini long. Ini naik ke atas. Itu guna benda ni. Itu guna yang ini. Okey, setakat ini dia adalah 11 swing. Setakat ini dia adalah 11 swing. Setakat ini dia masih lagi tak buat apa-apa. Setakat ini dia masih dalam ni. Dia tak break lagi. Kalau break ini adalah W, X, Y. Ataupun A, B, C. Faham? Kalau dia break ke bawah ni, dia tak break bawah ni, ini adalah A, B dan C. Okey, pada waktu ni simpang dulu US dollar. Jangan buat apa-apa. Okey? Kita ada UCAD yang hampir-hampir tak break lagi. Nampak US dollar lemah tapi ni tak break. Kenapa? Ada nampak untuk NZD USD, ni tak break. Jadi kita tak tukar apa-apa lagi. Biar apa yang nampak, US dollar ni tengah lemah ni. Anda kena tengok ada tak dia breakout any structure. Tak ada. Ini masih 2. Ini masih 2. Tak ada apa-apa. Nothing. At the moment, tak ada apa-apa. Satu lagi high. At the moment. Satu lagi high. Pada semasa tak ada apa-apa. Kalau dia breakout ke atas,
kita tengok correction dia rupa macam mana. Kalau correction dia membetulkan semua ni, itu adalah euro. Maksudnya, ini reset. Kalau dia buat macam ni, dia naik ke atas. Dia naik ke atas. 1, 2. Dia naik ke atas lah. Asalkan dia naik ke atas je. Okey. Lepas tu dia buat correction. 1, 2, 3. Lain macam je. Nampak tak ini akan jadi apa? Kalau dia buat macam tu, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas. Tak ada lah USD lemah. Kuat. Tak ada. Kalau dia buat, faham tak? Kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3. Kalau dia buat 1, 2, 3 kecil macam tu, ini adalah masih lagi 3, 4, 5. Then, kita expect 1 lagi ke atas, lepas turun bawah, turun balik ke bawah. Ini korektif. Sebab dia 15. Kalau dia buat cuma 1, lepas tu correction besar, ini naik ke atas. Itu guna benda tu. Lain macam tu correction yang nampak jelas. Maksudnya? Tunggu tu je. Satu cuma trade bila ada incomplete sequence. Jangan trade semua lekuk. Anda trade semua lekuk, saya jamin anda gagal. Kalau guna benda ni. Dan bila berlaku incomplete sequence, structure kepada structure, structure kepada structure. Kalau break ke atas. Kalau correction. Tak. Ini masih satu structure. Ini masih satu structure. Anda tak trade structure ni pada sekarang. Ini dalam equal leg. Anda tak trade. Kalau dia 1618, ini confirm. Faham tak? Kalau ini 1618, kan? Dia break atas ni, 1618, dan kita tahu ni 3. Kalau dia break out buat high, then 4 tu kita trade. Tapi kalau dia dalam satu structure, itu tak ada apa-apa. Ada tunggu 5, 3, breakout 5. Ya, Zaki. Macam ni. Okey, sekali lagi saya terangkan ya. Okey, tanya soalan. Kalau tak faham, tolong tanya. Jangan senyap je. Thank you, Zaki. Sekarang ni, untuk Euro USD ya, saya terangkan apa dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Diikuti oleh 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dia ada, ini adalah untuk ini A, B dan C apa yang kita lukiskan sekarang Okey, dan kita tahu sekarang ni apa maklumat yang kita ada. Sekarang ni yang ini dah dalam equal leg. Ini yang atas ni dah dalam equal leg. Ni dalam equal leg area, tak sampai hampir. Okey, tak kisahlah dia equal leg ataupun ni. Jumlah lekuk dia adalah 11. Ini adalah jumlah lekuk dia. Bila korektif macam ni, korektif ni adalah trend, ikut trend. Ingat, anda sedang melukis zigzag. Jadi kalau dia ikut trend, dia dikira sebagai 1. Maksudnya, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang konektor ni dikira sebagai 1. Okey. Ini adalah 11 swing. 11 swing adalah korektif. 3, 7, 11, campur 4, campur 4 ya. Okey, apa jadi kalau dia buat benda ni? Turun, naik. Jadi kita akan ada 13. Okey. 13 tu dalam immediate wave, ingat struktur asas adalah 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 ni dia boleh 5, 9, 13, 17 apa semua. Kalau kita nak trade,
anda tunggu benda ni. Apa-apa time frame. Anda tunggu benda ni. Kalau dia 13, 5, 9, 13, 17, 21, 25, campur 4, campur 4, campur 4. Anda tunggu correction besar. 1, 2, 3. Jadi itu confirmkan bahawa ini adalah dia libas banyak structure ni. Dia itu confirmkan bahawa ini adalah korektif dalam 13. Dah faham tak? Belum habis. Saya tunggu alang-alang aku dah lukis ni. Penat aku lukis. Ada trade dia anytime kalau dia naik dalam satu structure 2, 3, 4, 5 ke, kalau dia break, dia tak break, dia naik lagi 6, 7, 8, 9. Ada trade dia 1, 2, 3. Anytime dia break out ke atas, tak kisah apa di label, asalkan dia dalam satu structure, jumlah lekuk dia 5, 9, 13, 17, 21. Tambah 4 sendirilah. Penat aku lukis, aku terang habis. Korang faham tak faham? Tolong fahamkan. Boleh? Dah faham? Dah faham dah pula. Delay kita ni. Okey. Kalau ni dah kalau. Okey. Sekiranya ini tiba-tiba dia break out ke atas ni kan. Dia turun cuma kecil je. Cernet dia turun. Dan dia tak break out kat sebelah tu. Kan dia turun kecil. Kan? Ini adalah 14. Dia naik ke atas. Dia break out ke atas. Ini jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dia naik ke atas. Ini jadi 15. Jadi kita expect dia untuk jatuh. Jatuh. Ini kesemuanya sebenarnya 3 swing. Tak kisah apa ditandakan. Anda kira, ingat tak hari pertama saya cerita Elliott Wave, saya bagi tahu apa? Asalkan anda tahu mengira je. Asalkan anda tahu mengira je. Dia benda tu je. 15 correction. Jatuh ke bawah. Benda tu je. Pegang benda tu. Tu memang kita tak sentuh lah benda psikologi hari ni. Kita tak habis analisa ni. Faham? Itu yang orang buat Elliott Wave, dia ramai tak tahu. Dia ramai orang buat Elliott Wave tak tahu benda tu. Dia main belasah je lukis. Saya tengok pun aduh, main sekati dia je. Memang tak mungkin. Tak ada benda yang tak mungkin. Apa cara dia? Dia kata truncation. Truncation. Satu saya tak pakai truncation. Sebab truncation menyebabkan jumlah lekuk tu tak cukup. Kalau ini naik, tengok correction dia macam mana rupa. Tu benda dia. Tak apa. Hari ni saya simpan soalan untuk next week. Thank you, Bian. Hari Jumaat. Hari Jumaat dah. Nampak? Itu guna yang saya duk cerita pasal tu. Okey. Untuk US dollar pada waktu ni tak ada apa-apa. Kita ada US dollar lemah sikit. But nothing. Tak ada yang break. Kalau ini break. Saya seriously. Canada dollar. Kalau dia buat ke atas ni, kita short. Kalau dia buat ke atas ni. Kalau dia buat ke bawah, tak ada apa-apa lagi. Kalau dia buat ke bawah, dia kena break sini. Dalam kawasan ni tak ada apa-apa. Dia kena break sini. Ataupun sini nampak berlaku 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Tak break pun tak apa. Kalau dia break lagi bagus. Kalau dia break, sini akan jadi 1, 2, 3. Sini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita ada 1, 2, 3 ke atas. Itu je Elliott Wave. Just nak bagi tahu XRP buat 7 wave. XM tak ada XRP, saya tak tengok. Saya untuk macam ni. Untuk kripto semua ni, saya lah. Anything less than
daily, saya tak tengok chart dia. Saya buat chart dia. Tapi anything less than daily, sebab saya nak pegang 3 tahun, 5 tahun. Saya tak peduli yang H1 ke, H4 ke, dia nak buat 7 ke, 18 ke, 1001 ke. Saya tak peduli. Saya tengok ke daily. Itu je. Sebab dia, saya lihat kepada melabur instead of trading dia. To me, it makes sense. It makes more sense doing that. Lain betul saya tak tengok. We can talk about XRP pada bulan 1 tahun depan. Bitcoin pada bulan 1. Chart dia saya ada. Chart dia saya ada. Dalam trading view ini. Chart dia saya ada. Bukan dalam trading view sini. Dalam Bitcoin dalam sini. Bitcoin dalam ni. H1. Bitcoin dalam ni, tak silap saya lah. Ni Bitcoin. Ni Bitcoin. Ni Bitcoin. Ni Bitcoin. XRP bukan dalam chart, bukan dalam trading view. Ni untuk Bitcoin. Okey. Boleh tak dia terus jatuh ke bawah? Boleh. Tapi kenaikan dia pada waktu ni, ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tak dia terus jatuh? Kalau ini jatuh, 1 kat sini, transfer ke sini. 2 kat sini, transfer kat sini. Dan kita ada ini sebagai sebagai flat. Ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 3, 4, 3 dia bukan lebih pendek, 5. Dia jadi apa? Diagonal. Tapi bagi saya, I'm not interested untuk nak tengok hari ni. Tak, saya tengok kepada ni. Apa saya nak buat? Saya nak tunggu korektif yang besar. I'm waiting untuk korektif yang besar. Nampak daily saya tak pergi update. Sebab saya tak minat dia kepada sekarang. Saya tak minat dia kepada sekarang. Okay. Because ini 4-5 yang extended. Ingat, ini bergerakkan dia macam komoditi. Jadi 5 dia kita jangka extend. Saya tak minat, saya tak minat pada semasa. Okey, untuk US dollar tak ada apa-apa. Nothing. Tak ada apa-apa. Nothing. Untuk US dollar. Sekiranya euro US dollar ni buat ekstrim ke bawah, anda boleh long dia. Ya. 5 wave ke bawah, anda boleh long dia. Tunggu dia break ni ke bawah. Ya. Kalau dia break out ke atas, ingat, dia buat satu lagi ke atas, 1, 2, 3 besar, 5 wave break, anda cari long. Simpan dia, simpan. Bukan untuk trade. Not untuk trade. Saya tak nampak macam mana ada trade. Saya ada chart dia. Saya ada chart dia. Saya tak trade dia. Saya ada chart dia yang saya ikut hampir kepada 15 minit. Tapi bukan untuk ni, untuk fit kepada some algo, something yang side project yang saya senang buat. Sultan Hemon macam. Okey, untuk dolar, don't touch it pada semasa. Untuk dolar, don't touch it pada semasa. Okey, gold. Ini tak perlu berlaku. Sekali lagi kita tengok kepada dolar. Kalau ini breakout, ni sama cerita. Kalau ini breakout, kita tengok di time frame besar. Ni kalau ini time frame besar pula. Kalau ini breakout ke atas, daripada bawah ni, ini bawah dia, ini low dah. Jom kita tengok. Okey, tak. Ini 1. Kita ambil yang besar. 1, 2. Tengok. Kalau dia breakout ni kat atas 1, 2. Ini high tak? Ini high 3, 4, 5. Okey, kalau dia break up ke atas daripada semasa, ini masih 5. Faham tak? Ini masih 5. Ini masih 5. Kalau dia break, kalau dia break up ke atas, ini 6,
Ya, ini adalah 5. Kalau dia daripada semasa 1, 2, 3, 4 ni dia 1, 2 sekejap. Kalau dia daripada semasa, ini cuma macam ni 1, 2, 3 kalau daripada semasa. Okey. Kalau daripada semasa cuma 3, ini tak break rasanya. Ini break ke tak? Ini dalam area. Ini dalam area. Kalau dia naik ke atas, breakout 1618, 1, 2, 3, 4. Kita tunggu 4, satu lagi 5. Daripada sini. Itu bagi amaran bahawa gold ke atas, dolar lemah. Semasa, tak ada. Semasa untuk gold, tak ada. Nasihat saya, anda tak pergi short dia. Ada setup untuk short, arah dia untuk kecil ke bawah. Itu pun kalau dolar lemah dan indeks sideways. Kalau indeks kuat, ini jatuh ke bawah. Kalau indeks jatuh ke bawah, dolar kuat, ini sideways. Okey, semasa tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Struktur dia tak ada apa-apa. Struktur dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi ke atas 7. Kita perlukan 8, 9, baru dia boleh jatuh. Kalau dia buat 8, 9, itu lebih 1618. Yes. Jadi, sebab anda dapat buat benda tu, tahu tak kenapa, Wimon? Sebab anda tak pakai leverage. Satu saya katakan, saya lihat Bitcoin, saya lihat kripto lebih sebagai pelaburan di mana anda tak menggunakan leverage. Satu, anda boleh hold. Kenapa trading anda tak boleh hold? Sebab anda guna leverage. Itu ya. Okay, gold you are not doing anything untuk dia. Okay, anda tak buat apa-apa pada semasa. Saya interested untuk buy daripada bawah ni. Saya interested untuk buy daripada bawah ni. Kenapa dia jauh sangat? Ini adalah untuk, seperti saya sebut, harga-harga ni, ini adalah antara peluang yang jarang datang tau. Ini benda yang jarang, once in a lifetime lah. Ataupun 20 tahun sekali. 20 tahun sekali. Nampak struktur dia jelas. 1, 2, 3, 4. Jelas. Okey. Kalau dia buat ke bawah, saya tak long daripada bawah. Lain tempat. Nah, kalau anda ada position, dia tak perlu turun ke bawah. Anda ada position kat sini, anda hold. Anda hold. Sebab dolar tak perlu naik. Kalau dolar tak naik, saham sideways, ini akan pecut ke atas. Sama dengan silver, everything saya dah tukar. Ini dah break tak? Belum. Ini masih B. Sama dengan silver. Minyak, tak ada apa-apa. Tak ada sideways market, nothing, tak ada incomplete, tak ada apa. Copper belum tempat yang kita tunggu. Tak ada. Kalau dia buat ke bawah, kita long. Euro AUD masih asal kita. Di atas ni saya nak short. Okay, ada dalam market outlook. Itu adalah untuk Euro AUD. Ini 1, 2, 3, 4, 5 masih. Okay, ini adalah Euro AUD. Euro GBP atas ni kita nak short. 4 ni kita nak short. Pilih salah satu, Euro AUD ataupun Euro GBP. Dua-dua ada expose kepada euro dan juga US dollar. GBP AUD tak ada apa-apa. Atas ni there is a blue box atas sana. Saya tak interested untuk nak buat apa ke dia. Saya lebih suka untuk nak trade Euro AUD ataupun Euro GBP tadi. GBP NZD pun sama. Ini kalau break, itu adalah dolar punya kelemahan. Kalau ini break, dolar index break, gold ke atas,
Tak ada dah dolar kuat. Okay, so everything ada dalam market outlook, semua tu ada apa position dolar pair. Pilih salah satu. Yang ini kalau anda dah trade CAD JPY, anda tak trade UCAD. Saya tak nampak UCAD pun sampai tempat tu. Kalau ini pergi, ini tak sampai UCAD tu. Tapi antara tiga ni, pilih salah satu. Pilih salah satu. Ya. Euro US dollar, NZD US dollar, GBP US dollar, pilih salah satu. Untuk yen pair, Euro JPY dan AUD JPY, kalau anda trade Euro JPY, anda tak trade Euro US dollar. Pilih salah satu. Tak. Minyak dengan gold tak sama pada waktu ni. Dia tak lari structure dia. Kalau anda minyak memang kita expect dia akan jatuh lagi, Pian. Minyak, saya cuma minat kepada minyak bawah ni. Di bawah ini. Ini sama dengan gold di bawah tu nanti. Tapi minyak, structure dia sini 5 wave. Sama juga lebih kurang macam gold. Tengok. Alah. Saya dah buka. Sama juga dengan gold tadi. 5 wave. Jadi ini dah sama. Cuma structure dia di belakang ni tak sama. Structure ini yang dia tak sama. Structure ini. Yang sama dia dolar. Yang dia punya pengaruh kat sini dolar. Yang tak sama nampak minyak tak ada benda tu. Jadi kita tak dapat katakan minyak dengan ni sama. Tak sama. Structure dia tak sama. Tapi kalau dia buat ke bawah ni 5 wave, sini kita ada momentum sequence, kita long. Sekarang ni ini tak ada. Ini ada tak? Ini ada. Ini ada. Minyak kita tunggu wave 4 ni untuk long. Bawah ni. Itu sama dengan gold. Basically bila itu berlaku, dolar lemah. Bila itu berlaku adalah bila dolar sampai tempat ni. Tempat atas tu. Yang atas ni. Yang atas ni. Sekiranya dolar tak buat ke atas ni dan terus turun, itu bermakna minyak, kalau dolar terus turun daripada semasa, dan ini W, X dan Y kan, itu dua, dan minyak apa semua ni, dia tak buat dah atas tu. Dia tak buat dah ke bawah tu. Ini tempat dia habis. Ini A, B, C, lepas tu naik. Ya, seriously. Gold ke bawah. Ke bawah ada tak pergi trade dia? Ada tak pergi short gold? Ini 3 wave. 1, 2, 3 itu korektif. Kenaikan ini 3 wave kok. Ini 1, 2, 3. Ini korektif. Anda tak pergi short dia. Saya boleh jadikan dia 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas. Ingat yang pasal gold dengan dollar index punya ratio tu. Dia sampai equalate. Apa pun anda buat, anda tak pergi short gold. Apa pun. Dia jatuh, biar dia jatuh. Dia cari tempat untuk long. Dekat ekstrim. Dekat ekstrim, bawah ni. Itu tempat ekstrim dia. 3 wave. Bawah ni. Untuk gold. You don't short it. Apa pun anda buat, anda tak pergi short gold. Yang itu. Trading view, anda boleh buat yang kita cerita semalam tu. Okey, panjang lebar sebab Jumaat dan kita pun nak habiskan topik kita mengenai trading psikologi. Kalau perasan kan, Sufian, Wimon, Galih dan rakan-rakan yang lain, saya setiap hari cerita